share screen di mana 78 slide saja yang di sini sudah nampak saya harap ya. Ya, sudah. Okey. Sudah jelas. Okey. Ini tajuk yang diberikan pada saya hari ini sebenarnya tak diberikan. Tuan Haji Zainuddin tanya apa yang saya nak bicarakan. Selepas fikir sejenak, saya memberi jawapan, saya letak hilangnya sebuah kerajaan Melayu. Ada pilihan pada peringkat awal di antara runtuhnya atau keruntuhan sebuah kerajaan Melayu. Dan satu yang saya ambil ini hilangnya. Sebab apabila kita nak bicara tentang runtuhnya, saya fikir kita bicara tentang hal daripada diri kita sendiri. Yakni apabila saya tukar tajuknya kepada hilangnya sebuah kerajaan itu, saya boleh melihat daripada sudut sana yang lebih kuat sehingga meruntuhkan kerajaan Melayu di sini. Yang diartikan di sini kerajaan Melayu tidak lain dan tidak bukan hanya adalah kerajaan Champa. Ini sebagai kenalan, saya percaya dalam grup ini Prof, Datuk dan rakan sekalian ini dah kenal Champa, sebuah kerajaan yang termasyhur yang wujudnya mengikut dokumen Cina pada tahun 192. Dan saya percaya apabila identitinya sudah kenal pada tahun itu sehingga dapat merekodkan dalam rekod Cina itu, kita tak pasti sebelumnya berapa ratus atau berapa ribu tahun sebelum 192 Masehi itu sehingga pelawat atau pengembara Cina sampai situ dapat melihat sebuah kerajaan yang telah sedia ada di situ. Dan kita memang dapat lihat di kawasan yang wilayah Champa itu satu tamadun yang termasyhur dan yang telah wujud sejak 2000 tahun sebelum Masehi lagi di wilayah yang sebelum ini adalah wilayah Champa. Dan saya percaya dan mestilah tamadun itu daripada tamadun Champa. Dan walaupun sudah hilang pada tahun 1835 Masehi, masih meninggalkan banyak khazanahnya yang kita masih boleh lihat tampak dan tak tampak. Candi, monumen, pepatung, inskripsi, manuskrip, bahasa, adat rasam dan sebagainya. Ini semua masih ada, boleh dilihat, boleh dikaji. Dan di Kampuchea sekarang ini ada lebih kurang 700,000 orang daripada jumlah rakyatnya dikatakan 17 juta, tapi nombor terakhir banci tahun 2019 kata 15 juta. Wallahu alam. Tapi itulah nombor rasminya 17, 16, 18, 20 terpulang. Tapi yang nombor rasmi tahun 2019 adalah 15 juta. Yang tinggal di lebih kurang 500 perkampungan di seluruh Kampuchea dan masjid ada lebih kurang 800 buah. Masjid atau surau atau musola. Dan kedatangan mereka itu yang datang ke Kampuchea ini dalam fasa yang besar saya sebut di sini hanya pada tahun 1471. Pada tahun 1692, saya harap saya dapat sampaikan lebih lanjut sikit tentang peristiwa yang berlaku pada tahun-tahun ini. Kemudian 1772 dan yang terakhir yang dengan jumlah besar lebih kurang 5 ke 7 ribu orang pada tahun 1832 yang sampai ke Kampuchea dapat menetap. Tapi peristiwa zaman dulu untuk menetap di Kampuchea pada tahun 1832, pergerakannya memang mengambil masa lama. Bertahun-tahun, kalau tidak berbulan-bulan. Sebab fahamlah, yang apa kenderaan mereka adalah kereta lembu. Kalau tidak bernasib baik, kena menyeberang sungai. Untuk menyeberang sungai orang yang datang pada satu kawasan, untuk menyeberang sungai ke satu kawasan lagi, memerlukan bantuan orang tempatan. Artinya memerlukan perahu. Dan perahu itu bukan untuk memindah daripada sebelah tebing ke sebelah tanah orang manusia saja, tapi juga kereta lembu supaya mereka boleh lanjutkan perjalanan mereka. Dan di Malaysia ada orang Cham sekarang ini yang datangnya sejak zaman Perang Dunia yang kedua lagi. Yang ini rekod yang saya dapat.
Dan hanya pada tahun 75 mula pelarian datang itu dengan jumlah yang dapat daripada UNHCR pada tahun 1979 adalah lebih kurang 10,000 orang. Daripada tahun 79 sehingga sekarang ini adalah 40 tahun lebih kurang. 41, 42 tahun. Yang ini tidak mustahil jumlah mereka ini membiak perkahwinan sesama mereka atau perkahwinan dengan orang tempatan boleh menjadi lebih kurang 60,000 orang. Itu anggapan saya. Kajian saya pada tahun 2010 mendapati secara rambang begitu saja jumlah mereka adalah 60,000 orang pada tahun 2010. Tapi jumlah itu termasuk juga yang tanpa izin. 10,000 orang ni dengan izin. Dan semua mereka ini adalah Muslim yang ada di Malaysia sekarang ini. Dan ini berapa gambar yang saya tunjuk inskripsi yang ada di inskripsi Champa. Satu bangsa Champa, saya bukan sebut bangsa Cham sekarang ini, saya sebut bangsa Champa. Dalam inskripsi ini Champa ada inskripsi, ada huruf, ada bahasa, ada temadunnya yang kita sebut tadi sejak abad yang kedua. Dan inskripsi pertama di Champa ditemui dalam bahasa Sanskrit campur dengan bahasa Cham adalah pada abad yang keempat Masehi. Cuba bayangkan. Okey. Dan yang figure yang kedua adalah inskripsi yang baru ditemui juga. Dan cuma saya nak memberitahu sedikit apa saja yang ditemui dalam bahan arkeologi atau bahan sejarah di Vietnam itu dikawal penuh oleh pihak pemerintah Vietnam. Dan sehingga mereka siap dikaji dan ini memang sahih, siap dikaji, barulah mereka akan rilis yang mana yang mereka boleh rilis. Sebab ada banyak maklumat dalam inskripsi seperti kita tahu, sejarah lama terkandung ditulis walaupun satu perkataan, dua perkataan boleh ditafsirkan dan bawa erti yang lebih jelas. Dan yang ini pula beberapa bentuk manuskrip yang kita sebut ditulis di atas daun lontar yang di sebelah kiri, dan itu bagaimana daun lontar itu diikat. Dan yang sebelah kanan di bawah itu manuskrip yang ditulis atas kertas zaman sekarang ini. Dan kajian master saya dan PhD saya berdasarkan kepada manuskrip. Yang inilah yang saya dapat tahu bahawa nenek moyang saya yang datang sampai ke Kempuchia itu selepas peristiwa 1771. Alhamdulillah melalui kajian yang kita dapat temui. Dan hanya ini adalah berapa abjad huruf. Ini kita huruf Cham, bukan Champa sini, huruf Cham yang dalam bentuk aksara Cham itu ditulis dan bagaimana berbunyinya dan transkripsinya yang kita ada sekarang ini. Dan sebelah kanan pula tekai akan itu vokal yang saya hanya tunjuk sebahagian saja daripada huruf dalam akad kerah bahasa Cham ini. Dan kami sedang berusaha juga dengan beberapa orang dan harap manuskripnya siap dalam sebulan dua lagi, dan kemudian itu insya-Allah saya akan cari penerbit, dan saya percaya di kalangan orang kita ini banyak yang daripada Malaysia, daripada Indonesia. Saya rasa penerbitannya saya harap diterima, dan untuk satu-satunya khazanah bangsa, dan yang keduanya untuk penyebaran tamadun yang kita sebut sekarang ini sebagai tamadun Melayu. Dan ini yang saya sebut sini, inilah tiga baris di atas itu adalah huruf Cham asli yang ditulis tangan. Digitalization sudah siap sehingga kita dapat dua baris yang tersusun di bawahnya, dan itulah bunyinya dan bagaimana terjemahan. Dan terjemahan ini amat sentuh. Dan saya mengamalkan ini sehingga ke hari ini dan insya-Allah sampai bila-bila. Yang ini adalah pesanan di hujung manuskrip ini, kata, wahai manusia, penulisan ini telah siap pada sekian hari, pada hari Rabu. Kita tak tahu hari Rabu mana. Wahai manusia, saya hanya mengetahui sedikit saja. Ini daripada penulis. Dia kata dia tahu sikit saja. Jika ada sesiapa yang lebih mengetahuinya, teruskanlah penulisannya. Dan saya juga dah melalui proses ini, dan saya bertungkus lumus
dengan apa yang ada dalam jiwa saya sedikit banyak diturunkan dalam bentuk penulisan, dan alhamdulillah dapatlah beberapa buah buku, dan insya-Allah sebuah buku lagi. Okey. Sebuah buku lagi akan diterbitkan oleh Yayasan Karyawan pada tahun 2021. Sudah siap manuskripnya. Cuma nak sedang proofreading dan insya-Allah akan dicetak nanti. Jadi sampailah ke apa yang saya nak disampaikan di sini, dan apa yang saya muatkan di sini hanya dalam 3 slide saja. Hilangnya sebuah kerajaan. Peta ini saya berterima kasih kepada arwah Datuk Nik Muhammad yang mereka peta ini. Beliau juga seorang ahli sejarah dan memang minat sejarah tamadun Melayu dan campa khususnya. Kerana isteri beliau ada keluarga yang daripada Kampuchea, daripada orang Cham. Dan bukan kerana keluarga itu saja, hanya itu elemen tambahan saja. Jiwa beliau adalah jiwa Melayu. Dan Melayu bukannya Melayu Malaysia. Saya kata ya, ada meeting. Ya. Harap peserta cara mutekan suara lah, sebab mengganggu. Wan Sarip. Ya. Okey, kalau kita lihat peta ini, arrow daripada atas ke bawah, ia berarti daripada utara ke selatan. Yang ini pergerakan orang yang datang ke wilayah Champa itu daripada utara ke selatan. Pergerakan ni kita lihat dalam ini ada berapa garis yang menunjukkan sepadan negara Champa pada tiang sekian tahun, 1069, 13, 14, 71 dan seterusnya sampai ke sempadan hujung sekali yang kita lihat di sini merangkumi juga ibu negara Vietnam Selatan sekarang ini. Tapi tidak termasuk wilayah Champa ya. Ho Chi Minh City yang sebelum ni disebut Saigon, dalam bahasa Khmer disebut Prey Noko, dan dalam bahasa Cham adalah Paiko. Wilayah itu memang wilayah Kampuchea. Jadi wilayah yang delta Sungai Mekong sampai ke hujung Kamau itu adalah wilayah orang Khmer. Jadi peta-peta, anak panah ini yang ditunjukkan walaupun dilukis dalam laut, tapi sebenarnya pergerakan rakyat Vietnam yang turun ke selatan melalui istilah yang termasuk Nam Dien, yaitu kemarahan Vietnam ke selatan itu melalui jalan darat. Dan ini saya memberi sedikit keterangan, dan apabila sebut saya lihat apa yang berlaku di Vietnam sepanjang sejarahnya juga sedang berlaku di Malaysia. Persamaan itu ada, tapi hari ini saya tidak sebut di mana yang samanya berlaku di Malaysia dan dibandingkan dengan Vietnam di sana. Jadi kehilangan Champa itu, ini bukan salah sebenarnya disalahkan pihak Vietnam, tidak. Dan tidak persalahkan. Daripada dua faktor, mereka lebih kuat, satu pihak yang lebih kuat yang mengambil, satu pihak yang lembut, yang lemah diambil. Itu memang proses biasa. Yang ada lebih kuat, yang ada kurang kuat, atau disampai ke tahap yang lemah. Dan saya idea ini wujud selepas memikirkan apabila lihat perbicaraan dalam kumpulan yayasan ini memang hebat sekali. Ahli pemikirnya ada, perancangnya ada. Tapi saya belum tahu pelaksanaannya. Tapi disebut tadi oleh Tuan Haji Zainuddin bahawa itu dalam rangka mereka yayasan yang sedang dilaksanakan, dan insya-Allah kita semua doakan kejayaan ini bukan untuk kepentingan individu, tapi untuk satu kepentingan bangsa yang saya boleh fikir dia tidak sama dengan bangsa Champa, tapi ada mirip, ada elemen-elemen. Kalau kita tak jaga, ada kemungkinan ia menjadi bahan sejarah lagi. Dan saya mencerita sedikit tentang Vietnam. Vietnam ini cuba bayangkan di bawah jajahan Cina pada tahun 1111 sebelum Masehi sampai 939. 1050 tahun di bawah jajahan Cina. Tapi bagi pihak Cina, dia tidak, itu dianggap sebagai kependudukan. Dianggap wilayah di kawasan Delta Sungai Merah itu sebagai wilayahnya. Tapi di sana padatan orang Vietnam lebih banyak. Jadi Vietnam katakan itu wilayahnya.
Itu pertikaian itu kita bukan jadi mahkamah. Walau bagaimanapun selepas 1,500 tahun di bawah jajahan Cina, Vietnam berjaya melepaskan diri. Cuba bayangkan sepanjang 1,000 tahun, 1,050 tahun. Berapa generasi? Dalam konteks sejarah yang saya paham selepas saya belajar sejarah, tidak boleh lagi dilihat dalam konteks soalan datang kita menjawab, respon kepada soalan itu. Kita kena lihat sesuatu perkara mereka dan merancang supaya kita ke depan pada masalah yang kita nak selesaikan. Dan saya lihat baca juga penulisan saudara kita Prof Syaiya dan juga Pak Heng, yakni Pak Ibrahim ya, Ibrahim Pak Heng yang kita nama Pak Ibrahim. Ya, Pak Ibrahim. Kita nampak ideanya canggih sangat. Canggih sangat. Cuma pelaksanaannya bagaimana? Wallah alam, kita memang kita ada yayasan yang dipimpini oleh pihak yang amat berwawasan dan berkaliber. Merdeka 1939. Tengok macam mana Vietnam fikir. Mula berfikir dan bertindak sejak waktu itu untuk memperluaskan kuasa dan wilayahnya. Kuasa dan wilayah. Sebab apabila mereka lihat sebagai kuasa itu saja di kawasan mereka itu, ada kemungkinan satu hari apabila diserang, dicerobohi dan sebagainya, wilayah mereka akan sering, kuasa mereka akan sering. Yang ini sejak abad yang ke-10. Sudah terbukti dalam penulisan sejarah bahawa pemimpin mereka kan suatu dasar yang kuat kukuh, memperluaskan wilayah dan juga kuasa serentak. Bukan hanya kuasa saja. Yang saya boleh sebut sikit sini, apabila memperluaskan wilayah, kuasa, sepertinya Empire Angkor, tidak kawal di wilayah itu. Satu hari orang sana bangkit, habis. Ditolak dan balik ke Angkor dan akhirnya balik ke Phnom Penh. Dan lihatlah wilayah Kampuchea hari ini bukan lagi empire tapi sebuah kerajaan yang tinggal kalau disekira wilayahnya dan juga kuasanya menjadi wilayah dan kuasa yang kecil. Kalau dimasuk dalam ASEAN pun anggota yang hujung sekali. Ke utara mereka tak boleh perluaskan kuasa dan wilayahnya kerana China memang lebih kuat pada Vietnam. So yang di mana yang lebih lemas? Hanya ke selatan, bersempadan dengan kerajaan Champa. Perang pertama pada tahun, saya salah tulis ni sini, 983, bukan 38 ya. 983 Masehi. Perang pertama dengan Vietnam. Ciri-ciri utama apabila mereka menang perang, mereka memantapkan kedudukan mereka di kawasan daerah Takloki. Lagipun Champa merupakan satu federasi 5 buah negeri. Federasi seperti yang kita boleh fikirkan sebagai Malaysia hari ini. Berapa buah negara? Negeri, 5 buah negeri atau dikira sebagai provinsi. Setiap 5 buah negeri ini ada pemerintah otonomi lokal, tapi memang pusatnya di pusat kerajaan Champa. Masing-masing ada otonomi, kuasa pusat di ibu negara. Indrapura yang jadi ibu negara Champa pada masa itu terpaksa ditinggalkan pada tahun 1000. Kerana apa? Kerana pencerobohan dan hanya terdekat sangat dengan sempadan. Tengok tindakan pemerintah Champa kerana tak cukup kuat dan takut kepada serangan yang akan datang. Okey, kita pindahlah ibu negara kita pada tahun 1000 dan pindah ke ibu negara baru yang kita ramai yang kenal adalah Vijaya, dan Vijaya juga diserang, dijatuhkan, dibunuh, diranakkan pada tahun 1471. Okey. Ini ringkasan sebenarnya tarikh besar dalam Namtieng, peluasan wilayah mereka dan kuasa mereka selatan terhadap Champa. Indrapura dah hilang pada tahun 1000. Wijaya 1471. Panduranga, negeri terakhir Federasi Champa itu dipadamkan secara lama-lamanya
pada tahun 1832. Kalau kita lihat dalam konteks sejarah, 200 tahun, sekarang ini 2032 kita anggap begitulah, 190 atau 200 tahun itu adalah masa yang amat singkat. Tapi banyak boleh berlaku dalam masa yang singkat itu. Saya tak nak sebut, tapi saya sebut sikit. Bilakah China dan India datang ke Malaysia? Dan apa yang kita lihat di Kuala Lumpur sekarang ni? Setakat itu saja. Jadi dalam pergerakan mereka ke selatan, cara apa yang mereka gunakan? Yang jelas, apabila dah menang perang, mereka mantapkan pemerintahan mereka di situ. Dengan hantar keluarga-keluarga tentera ke kawasan yang baru dibuka. Yang juga dijatuhkan hukuman mati dalam pemerintahan Vietnam, juga dihantar ke kawasan baru. Kerana dalam fikiran mereka, kalau dipancung mereka, rugi. Dan apabila dihantar kawasan baru dengan keluarga mereka, mereka happy, mereka senang, pemerintah pun tidak rugi apa. Malah ada orang mereka di kawasan baru. Orang mereka. Ini dalam sejarah sosial Vietnam. Ini adalah amat penting yang menguntungkan banyak kepada pihak Vietnam. Sejarah sosial itu sosial lama. Tapi sekarang ini sudah sosialis komunis mungkin wallahu alam. Saya tak kaji lagi. Yang ini di sana dipercayai bahawa ada dua keluarga orang Vietnam di satu tempat. Mereka boleh membentukkan satu kampung. Dan sekiranya nenek moyang mereka ada di kampung itu, tanah itu adalah tanah Vietnam. Dan dipercayai bahawa roh nenek moyang mereka, orang Vietnam ini, boleh dibawa dalam bentuk patung ke mana sahaja. Jadi ada orang Vietnam, ada roh nenek moyangnya, wilayah kampung itu menjadi tanah air Vietnam. Wallahu alam. Tapi saya balik sikit pada kebangkitan rakyat. Bukan begitu saya diam saja, ada juga tindak balas dan perang dan sebagainya. Tapi saya tak bicara tentang hal itu. Cuma saya beritahu pada selepas tahun 1832 itu, ada kebangkitan rakyat 2-3 tahun lagi. Satunya konsep jihad, dipimpini oleh Khatib Somat, yang dibantu juga oleh rakyat Kelantan. Khatib Somat dibelajar di Kelantan. Yang kemudian dah dikalahkan. Konsep nasionalisme, perang pembebasan pula dipimpini oleh Jah Thakwa. Dapat perang hanya selama 2 tahun lagi, tapi juga mereka dikalahkan. Ada banyak faktor, tapi kita tak bicara tentang hal itu. Kita lihat daripada sudut satu lagi, dan bagaimana pelan tindakan mereka yang boleh mempertahankan sejak tahun 939, abad ke-10, sehingga 832. 1000 tahun, 900 tahun. Mesti ada sesuatu. Yang itulah yang saya kata. Mesti ada sesuatu yang membentukkan jiwa mereka sampai boleh mempertahankan beratus-ratus tahun. Dan beribu-ribu tahun sampai ke hari ini, tahun 2000. Dan saya boleh sebut satu lagi. Apabila perjuangan merdeka, kebangkitan untuk membebaskan negara mereka daripada pihak Cina, mereka juga mengambil masa 100 tahun. Berapa generasi lama yang boleh meninggal dalam masa 100 tahun? Kita sudah faham seperti biasa, 100 tahun ada 4 atau 5 generasi. Yang ini generasi pelapis yang akan mengganti generasi tuanya mesti diada. Yang ini kesimpulan saya mudah saja, Champa tinggal hanya dalam kenangan saja hari ini. Hilang. Dan apabila benda sudah hilang, nak dapat kembali bukan satu kerja yang senang. Mencari benda hilang itu, mendapat kembali benda yang telah hilang itu, dan diubah suai atau direka bentuk ke benda lain, memelihara pula sekiranya menjadi satu benda lain. Contohnya di Vietnam, sudah jadi Vietnam, dan kita nak jadi balik kepada Melayu. Dan menjaga sehingga tidak lagi dihilang semula. Tapi walau bagaimanapun, kehilangan sesuatu biasanya sukar untuk nak mendapat kembali. Dan dengan ini saya tamat dengan ucapkan ribuan terima kasih dan saya doakan Yayasan Ohsim Malaysia ini
dapat berjaya dalam aktiviti dan impian mereka untuk menjaga kepentingan Melayu Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.